Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Gerakan Wanita Sejahtera live bersama Dr. Anda. GWS Talk kita pada hari ini adalah anjuran Musmedik, Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Okey. Sebelum kita bermula, saya nak ajak para hadirin untuk like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera. Okey, tajuk kita pada hari ini sangat menarik ya para hadirin sekalian. Bayang hitam di mata, apa maksudnya? Okey. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 66. Kita hayati ayat Quran ya. Dan kalau kami kehendaki, kami berkuasa menghapuskan bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan yang biasa mereka lalui. Kiranya dijadikan demikian, maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya? Surah Yasin ayat 66. Dr. Juana dah bersedia? InsyaAllah. Okey, sebelum kita bermula, izinkan saya Doktor untuk perkenalkan biodata sedikit tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Juana Rita Jaafar. Beliau merupakan pakar oftalmologi Hospital Sultanah Bahiyah, Alor-Star Kedah. Ada orang Kedah kat sini. Okey, beliau merupakan lulusan ijazah sarjana muda perubatan UKM graduan 2001. Telah menyambung Master Oftalmology University Science Malaysia dan lulus sarjana pada tahun 2012. Beliau pernah bertugas di Hospital Kanga dan Hospital Alor-Star dan kini masih mencurah bakti di Hospital Alor-Star yang kini dikenali sebagai Hospital Sultanah Bahiyah. Okey, tanpa membuang masa, soalan pertama saya, Doktor. Bayang hitam di mata, apa maksudnya? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Gerakan Wanita Sejahtera kerana memberi peluang kepada saya untuk kita memperjelaskan. Tajuk pun macam misteri sangat kan, bayang hitam bayang hitam di mata. Tapi bukan satu cerita dongeng ataupun misteri lah. Tapi kita bersama cuba untuk merungkai lah kan persoalan ni, sebab dia ada soalan dekat situ kan, apa maksudnya. Masa saya menyediakan slide ni, kadang saya terfikir juga tak kala sahabat-sahabat berjuang dengan COVID, satu benda yang sangat kata besar lah, dan rakyat Palestin sedang berjuang pertahankan tanah air mereka. Saya nak cakap dengan benda yang actually kalau dalam oftalmologi benda ni boleh jadi benda yang sangat mudah, tapi satu-satu benda tu memang kita tak boleh ambil mudah kan. Bayang hitam di mata, kalau di klinik oftalmologi kita panggil sebagai floaters lah, ataupun dikenal sebagai floaters. Orang awam pun biasanya kalau datang kepada kita, kalau mereka ada membuat pembacaan ataupun mereka sendiri volunteer sebut benda ni sebagai floaters. Okay. Kita nak bincangkan jadi kalau kata makcik-makcik ke orang yang berusia datang, dia akan komplain nampak bayang hitam lah. Okay, so apa benda dia? Bayang hitam ni bayang hitam ni dia boleh nampak sebagai bintik hitam seperti tali, seperti lalat yang terbang, seperti sarang labah-labah. Itu description orang yang datang kepada kita lah. Okay, sebabnya mau tidak mau saya perlu juga menerangkan sedikit tentang anatomi mata lah, untuk menerangkan mana munculnya bayang hitam di mata ni. Kadang-kadang sampai pesakit ingat ada benda apa yang terbang di depan mata, bagus kan, sapu-sapu mata tapi still masih nampak. Sebab dia bukanlah benda di luar yang boleh ditepis, disapu, dibuang. So kalau kata kita tengok pada anatomi mata daripada hadapan sampai ke belakang, mata kita ni dia punya lapisan-lapisan daripada hadapan ke belakang ini perlulah jernih.
daripada kornea, kornea, cursor saya nampak ke? Cursor. Cursor. Nampak. Ada kan? Okey, Alhamdulillah. So, kornea ni satu lapisan yang paling depan yang berfungsi sebagai tingkap lah untuk mata kita, membenarkan cahaya daripada luar masuk. So, kornea ni adalah satu lapisan yang jernih. Di belakang dia ada satu kawasan tapungan air yang juga jernih. Cahaya akan melalui lagi pupil anak mata yang dibentuk oleh iris tissue. So ada lubang kat situ, anak mata kita panggil. So cahaya akan tembus lagi sampai ke kanta mata. Kanta mata juga perlu jernih. Dan vitreous, satu kawasan yang luas di dalam mata ni dipanggil vitreous cavity. Untuk cahaya sampai ke belakang pada titik peka di dalam mata kita yang kita panggil fovea. So keseluruhan media ni daripada depan ke belakang ni perlu jernih untuk kita melihat tanpa bayang tersebut. Okay? Okay. Next slide. Okay, jadi saya dah terangkan tadi di belakang daripada kanta kita ni ada satu kawasan yang luas yang dipenuhi oleh vitreous. Dia adalah gel, viscous gel yang sangat pejal yang memenuhi keseluruhan sampai yang membentuk 80% daripada mata kita. Okey? Jadi dia adalah transparent lah, sangat jernih dan dia ada beberapa pelekatan yang menyebabkan dia berada di kedudukan tersebut memenuhi ruang ni dekat depan ni, dekat kawasan yang paling depan, maksudnya di hujung retina ni adalah satu lapisan yang light sensitive. Kalau kata cahaya-cahaya yang tembus ke dalam mata tu diserap situ untuk dihantarkan ke otak melalui optic nerve. Okay, mata dia sangat complicated lah. Okay, lepas tu dia melekat pada belakang lens, kanta mata kita. Dia melekat kuat pada optic nerve, saraf yang berhubung dengan saraf otak, pada salur darah di retina dan pada makula. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi vitreous tadi tu dia adalah dibentuk oleh air kebanyakannya. Tetapi di dalam dia tu ada juga beberapa struktur lain lah yang membentuk vitreous tu supaya dia membentuk gel yang pejal. Okey. Dia tak ada apa-apa sel di dalam tu. Sel ni kita tahu kalau kita kata ada sel, dia ada mitochondria, dia ada nukleus, dia ada pigment. So kalau ada benda-benda macam pigment ke apa, dia akan menyebabkan vitreous tadi tak clear, tak transparent. So dia adalah acellular, tak ada sel langsung. So dia cuma ada dua komponen yang penting iaitu collagen yang dia terbenam di dalam ataupun dia dibanjiri oleh hyaluronic acid. So dua perkara ni yang membentuk vitreous tu supaya keadaan dia pejal dan memenuhi keseluruhan ruang mata yang 80% daripada volume mata tadi. Jadi kalau kata ada salah satu daripada struktur ni, bahan ni yang kurang ataupun dia dah tak balance, so dia akan menyebabkan dua keadaan lah. Kalau kata collagen tu dikeluarkan, vitreous akan jadi semakin keras kan, makin viscous. Ataupun kalau hyaluronic acid tu dibuang, dia akan mengecut. Okey, seterusnya slide seterusnya. Okey, jadi keadaan tu vitreous yang pejal yang memenuhi ruang ni dia hanya kekal daripada kita lahir sehingga kita dewasa. Maksudnya bila dah umur 18 tahun dia dah mula ada berlaku shrinking lah. Dah ada hyaluronic acid yang mencair, ada fibrin yang dah berubah kedudukan. Sebab kedudukan hyaluronic acid dan collagen itu sangat teratur yang menyebabkan dia adalah mengekalkan kejernihan vitreous dan viscosity vitreous tersebut.
Tapi apabila kita dah berusia, bila dah mula berumur 18 tahun ke atas, kebiasaannya dan terutamanya bila dah berlaku degeneration pada usia kita dah mencapai 50 tahun, so berlakulah beberapa changes ya, di dalam vitreous ni yang menyebabkan floaters tadi tu, bayang hitam tu mula being experienced by patients lah. Okey, apabila collagen fibril tu dia berkumpul kan, asalnya dia duduk teratur, terasing pada jarak yang sama. So bila dia dah berkumpul, jadi benda tu menjadi besar, dia pun berkumpul dan dia akan kelihatan warna putih. Kalau kata doktor tengok buat pemeriksaan mata kita nampak putih, tapi pesakit akan nampak sebagai bayang hitam. Ataupun apabila hyaluronic acid tu dah mencair, jadi dia dah collapse terutamanya nanti di vitreous yang tengah-tengah ni mencair. Jadi yang kat belakang ni akan collapse ke depan. So berlaku penanggalan pada pelekatan-pelekatan asal tadi. Beberapa tempat yang saya dah sentuh tadi kan, jadi makula optik nafsu bila dia tanggal, dia pergi ke hadapan daripada pusat penglihatan mata, so kita akan nampak sebagai bayang. Pesakit akan komplain nampak bayang hitam tu lah. Okey, dan juga bila dah shrinking kan, bila dah dia punya volume dah makin kurang, nanti menyebabkan vitreous tu semakin jatuh ke depan lah, semakin obvious dia punya bayang hitam tu. Okey, itulah keadaan yang berlaku lah pada pesakit-pesakit yang mengalami ataupun komplain nampak bayang hitam tersebut. Okey, itu sebagai inilah pengenalannya. Okey. Oleh itu, adakah masalah ini hanya dihadapi oleh orang yang telah berusia sahaja, doktor? Okey, sebab tadi kita cerita bahawa keadaan ni memang kebiasaannya proses penuaan, proses perubahan gel vitreous ni dalam orang yang dah berusia. Jadi kebanyakan kes yang datang kepada kita yang komplain bayang hitam ni memang kebanyakannya orang yang telah berusia lah, sebab dia berkait dengan age related tadi tu kan, proses degeneration yang berlaku di dalam mata. Okey, tetapi selain daripada proses vitreous yang dah shrinking tadi, yang dah degenerate, terdapat juga beberapa keadaan lain yang boleh menyebabkan floaters ni berlaku di dalam pesakit yang tidak kira usia lah. Okey, saya nak tengok slide seterusnya. Kita tunjuk slide seterusnya. Okey, ni tadi proses penuaan yang saya dah terangkan tadi kan, yang boleh berlaku disebabkan age related lah, berlaku di dalam pesakit-pesakit yang telah berusia. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, ni ada beberapa keadaan lain yang mana pesakit boleh datang kepada kita dengan komplain bayang hitam. Okey, apabila berlaku retina break. Retina break ni, retina tadi kita dah tengok kan, ni kalau kata kita membuat pemeriksaan mata, kita akan nampak fundus retina tadilah, ni optic nerve yang saya kata, saraf di mata yang berhubung dengan saraf otak. Ini adalah pusat penglihatan mata kita yang paling tepat, yang kita panggil fovea. So kalau kata berlaku retina break ni biasanya berlaku dekat peritori, dekat tepi-tepi lagi ni kita kata central, tengah-tengah. Yang retina break ni berlaku di tepi-tepi. Jadi apabila berlaku koyakan pada gambar sebelum ni, bila berlaku retina ni koyak, so ada retina yang dah terlepas daripada pelekatan asal dia, pesakit akan nampak gerakan lah ya, daripada dekat tepi-tepi yang retina yang koyak tadi, so dia akan nampak sebagai bayang hitam. Tetapi pesakit yang
Tapi kita dapat bezakanlah antara yang datang hanya dengan disebabkan oleh vitreous ataupun ada masalah lain seperti retina break ni. Kerana orang yang datang dengan retina break, dia bukan saja nampak bayang hitam tetapi dia akan nampak medan penglihatan dia ada kawasan yang terlindung. Ya, maksudnya sebab bila dah ada berlaku retina break, air akan masuk ke dalam, kan tadi kita kata dalam bola mata tu ada vitreous, bila vitreous tu dah mencair, bila pula ada lubang ni, so air tu akan masuk ke dalam lubang ni dan menyebabkan urat mata ni lekang. So apabila urat mata lekang, pesakit tidak, dia akan sense ada satu kawasan penglihatan dia yang terlindung. Di mana benda ni tak berlaku lah di dalam orang yang datang dengan simple floaters yang memang disebabkan oleh posterior vitreous detachment yang disebabkan oleh penuaan tadi. Okey. Keduanya, kalau kata berlaku vitreous hemorrhage. Yang ni boleh berlaku kat sesiapa saja, terutamanya pesakit yang ada diabetic retinopathy, orang yang ada kencing manis. Sekarang kita dah jumpa pesakit kencing manis makin muda berbanding dengan zaman awal-awal dulu masa kerja. Kalau kita kata pesakit yang ada diabetic retinopathy sampai ada pendarahan di dalam vitreous tu, dia biasanya dah berusia lah, dah banyak tahun ada kencing manis baru ada experience benda ni. Tapi sekarang kita dah boleh jumpa umur 20 tahun, 30 tahun bila datang komplain floaters, komplain nampak bayang hitam. Bila kita buat pemeriksaan, kita nampak dah ada pendarahan di dalam mata yang menunjukkan pesakit ni ada kencing manis. Okay? Ini salah satu lagi penyebab dia. Ini bukan age related sangat lah ya. Bila ada masalah lain yang kita kena kenal pastilah. Okay. Slide seterusnya. Okey, selain daripada tu boleh jadi floaters kalau kata ada vitritis. Vitritis ni keadaan di mana pesakit mempunyai mengalami radang di dalam mata. Radang ni boleh jadi adalah inflammation atau infection. Jadi kalau kata pesakit datang komplain floaters, kita dah kembang kat anak mata untuk tengok fundus semua dan kita dapati vitritis ni inflammation ataupun infection, kita kena work out lah, kena cari penyebab. Ya, sebabnya kalau kata kita kena beri rawatan yang sesuai dengan penyebab lah. Sebabnya beberapa investigation kan, blood investigation memang kita kena lakukan untuk mengenal pasti masalah inilah masalah yang menyebabkan berlakunya vitritis tersebut. Selain daripada tu, ada juga kalau katakan pesakit-pesakit yang terutamanya ada kencing manis dan dia ada bengkak di makula, di kawasan tengah mata ni, ada keadaan yang kita beri injection steroid ke dalam mata pesakit. Steroid ni dia adalah serbuk yang berwarna putih. Jadi bila kita inject ke dalam mata pesakit, pesakit akan sense benda tu sebagai floaters juga. Okay. Tapi kalau kita tahu kita yang inject, pesakit komplain keadaan macam tu, kita buat pemeriksaan juga, kita check mata pesakit untuk pastikan ia hanya semata-mata disebabkan oleh ubat tersebut, bukan ada penyebab lain lah. Okay. Next slide. Okay. Ni sekali lagi gambar retina break, retina tear tadi tu, nak menunjukkan bahawa kalau kata kita tengok mata menggunakan satu alat ni untuk melihat urat mata ni, kita boleh nampak kat tengah saja. Jadi untuk lihat kat tepi ni, pemeriksaan yang lengkap perlu dilakukan. So kalau kata kita tak buat pemeriksaan yang lengkap, kita tak dapat detect pun keadaan ni. Okay, jadi memang doktor kena melakukan pemeriksaan yang sempurna dan segala apa kita kata alat yang diperlukan, yang ni biasanya dilakukan oleh doktor mata lah, sebab kita ada beberapa alat yang spesifik untuk mengenal pasti keadaan ni. So kalau kata berlakunya retina break, kita perlu melakukan pembedahan. Kita akan, salah satu daripada treatment dia, kita akan masukkan gas ke dalam mata. So gas ni dia adalah ringan daripada cecair di dalam mata dan dia akan terapung. Jadi kat sini juga pesakit akan komplain nampak floaters lah, tapi
keadaan macam ni sebab kita tahu kan causes dia. Cuma kalau kata dia buat dekat kita, dia pergi tempat lain, tu lebih sukar lah. So kalau kata dia komplain, dia datang dengan komplain berkenaan kepada doktor yang melakukan pemeriksaan, kita lebih pastilah keadaan dia. Kalau bayan pun kita perlu juga buat pemeriksaan untuk memastikan tak ada retina break yang baru. Kadang tu lepas operation macam operation cataract ke, kalau ada complication, kadang-kadang memang kita kena bubuh air, udara untuk tamponade apa-apa pun mereka boleh komplain nampak floaters tu. Dia bukan sahaja floaters ni dialami oleh pesakit yang sudah berusia, tapi boleh berlaku pada sebarang usia lah. Okay? Okay. Tadi kita dah dengar Dr. Joanna share tentang antara sebab-sebab floaters. Maknanya doktor, siapa-siapa yang nampak bayang hitam memang kena buat pemeriksaan doktor lah. Pemeriksaan mata dengan doktor. Okey. Biasanya kalau kata macam klinik mata, konsep dia adalah klinik pakar. Jadi dia memerlukan rujukan lah. So kalau kata bersakit-sakit dengan komplain nampak bayang hitam, pergi ke mana-mana klinik, biasanya kita akan kena tengok dengan segera. Dan utamanya kita akan tanya beberapa perkara yang berkaitan lah. Kalau kata dia nampak bayang hitam ni dah lama, kata dah datang-datang dia kata nampak floaters ni dah 3 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan kita akan tanya soalan susulan, adakah dia nampak ada tak dia nampak floaters tu bertambah tiba-tiba kan, yang menyebabkan dia kata dah lama tadi ada, tiba-tiba dia main hari ni pasal apa. So kita akan tanya adakah tiba-tiba nampak sangat banyak. Okey, kalau kata dia kata ya, memang kita kena tengok terus. Tapi biasanya soalan-soalan tambahan ni yang membantu kita nak pastikan sama ada benda tu adalah yang age related tadi, yang tak bahaya tadi, berbanding dengan perkara causes lain lah, sebab lain yang saya terangkan. Okay, kalau kata kita tanya dia nampak floaters, ada nampak flashes of light tak, nampak cahaya, lintasan-lintasan cahaya. So, lintasan-lintasan cahaya ni boleh bagi kita clue yang ada berlaku retina tear. Retina tear tadi yang gambar pertama, tapi yang ni bila dah ada urat mata lekang juga. So jadi kita akan tanya, kalau dia tengok ke depan tu, adakah dia nampak mana-mana medan penglihatan dia terlindung. Okay, kalau dia kata dia ada di kawasan sekian-sekian lah, di atas di bawah ke apa, so kita tahu ni adalah benda emergency yang memang kita kena tengok terus. Maksudnya ada berlaku retina tear, possibility ada berlaku retina tear dan ada retina detachment. Sebab kalau kes-kes macam ni kita perlu buat rawatan pembedahan dengan segera lah, macam tu. Okay, next slide sebab saya nak tunjuk sikit macam mana pemeriksaan mata. Okay, kalau kata pesakit datang dalam keadaan biasa, mata kita dalam keadaan, anak mata kita dalam 3mm, 4mm macam tu saja. Jadi bila kita nak pastikan bahawa posterior vitreous detachment ataupun floaters ni adalah semata-mata floaters ataupun ada benda lain, so kita perlu kembangkan anak mata pesakit. Kembangkan kedua-dua lah. Kalau kata dia komplain mata kanan, tapi kita akan cek dua-dua. Kita akan cek dulu, kita akan pipis ubat, kembangkan anak mata dia, kembang-kembangnya macam ni lah, supaya dia membantu kita membuat pemeriksaan yang sempurna. Okay, next slide. Okay, yang sangat penting di dalam klinik mata, kita ada alat ini yang kita panggil slit lamp. Sebab alat ini membantu kita untuk melihat bukan sahaja bahagian hadapan mata, juga di belakang, dan kita dapat 3D perception lah untuk tengok keadaan kalau kata ada berlakunya retina tear tadi kan, adakah dah terlibat juga retina detachment, banyak benda yang membantulah. Di mana slit lamp ni tidak biasanya memang specifically digunakan di klinik mata. Biasanya kalau kata di klinik kesihatan ataupun di optometris, dia dah maklumlah bahawa yang
problem floaters ni memang akan dirujuk kepada klinik mata untuk buat pemeriksaan lanjut. Jadi kita akan kembangkan anak mata tadi. Kalau saya gunakan satu lens ni untuk lihat ke dalam mata, kita akan nampak tengah mata lah, tengah kawasan central retina saja, daripada optic nerve, macula dan sedikit daripada vessels. Okay, next slide. Okay, jadi untuk menambahkan lagi kita punya pemeriksaan tadi, beberapa kanta digunakan. Ada satu kanta ni kita panggil trimeral examination. Kanta ni dilekatkan di mata supaya kita boleh nampak periferi retina tadilah. Kalau saya guna yang ni saja, saya nampak yang tengah. Tapi saya nak tengok ke tepi-tepi kan, kalau macam orang yang ada retina tear, retina break semua tu, kita kena tengok sampai tepi. Jadi salah satu daripada kanta ni membantu kita untuk melihat. Sebabnya dia adalah sudut biasa dia yang kita boleh nampak lebih daripada direct ke tengah tu. Jadi ini semua pemeriksaan di klinik mata yang perlu dilakukan oleh doktor untuk memastikan yang kalau pesakit komplain bayang hitam tu hanya posterior vitreous detachment, yang age related tu lah, bukan ada patologi lain. Kerana kalau ada patologi lain, ada subsequent management yang kita perlu lakukan. Okey. Seterusnya. Ada apa lagi? Okey, doktor, apa saranan nasihat kesihatan untuk penjagaan mata lah, bagaimana nak mengelak floaters ni daripada berlaku? Okey. Satu, macam saya dah maklumkan tadi, kejadian floaters yang paling kerap berlaku adalah disebabkan penuaan. Okey, apabila penuaan ni kita tahu kita tak boleh stopkan dia, macam tu lah juga perubahan penuaan di dalam mata. Actually tak ada cara lah untuk kita hentikan. Okay. Selain daripada tu, ada satu yang saya tertinggal sebut tadi. Selain daripada keadaan-keadaan yang saya dah mention kan, ada keadaan lagi kalau orang yang rabun jauh. Orang yang rabun jauh, dia punya sifat vitreous dia adalah lebih cair ataupun liquefied lah daripada orang biasa. Jadi mereka akan experience vitreous detachment saja, macam floaters yang sebabkan vitreous penuaan kan, tapi dia akan experience earlier. Punya umur yang lebih muda dia dah experience benda tu. Cumanya retina dia pun agak nipis. Jadi kadang-kadang bila dia dah experience floaters tu, dia boleh menarik retina dia, menyebabkan berlakunya retina tear. Kalau kata retina tear tu pula berlaku pada vessels, dia boleh tarik vessels tu pecah dan berdarah. Jadi dia ada banyak patologi lain lah. Dia maksudnya terutamanya kepada pesakit-pesakit yang memang ada rabun jauh, yang memang rabun yang 1000 apa kan, dia punya power tu memang perlukan pemeriksaan yang berkala lah. Itu salah satu cara untuk penjagaan lah, pencegahan. Maksudnya kadang-kadang every year kita memang advise dia orang untuk tengok Itu juga untuk pesakit kencing manis kita tak nak sampai dia dah experience ada floaters tu, vitreous dia dah berdarah. Ini dah perlukan pembedahan. Sebelum benda tu berlaku, siapa-siapa yang ada kencing manis memang kena at least every year memang kena tengok doktor mata lah. Itulah cara penjagaan dia. Tapi maksudnya kalau untuk cegah benda tu dia berlaku, terutamanya yang proses penuaan tadi, saya rasa tak ada jawapan lah untuk tu. Okay. Ada soalan daripada para penonton. Wan Nur Hidayah bertanya, salam, nak tanya, untuk pasien diabetes, ada ke masalah mata yang menyebabkan pening-pening? Ya, ini bukan sebab rabun. Okay. Biasanya pesakit yang kencing manis, kalau masalah pening-pening ni, dia lebih berkait kepada dia punya level gula lah saya rasa lah. Kalau kata mata, dia tak menyebabkan pening. Dia menyebabkan gangguan penglihatan. Lebih kepada menyebabkan gangguan penglihatan.
Dan kalau kata gangguan penglihatan ni kita tak ambil serius, kita tak ambil langkah lah untuk membuat pemeriksaan, dia akan menyebabkan komplikasi yang sangat berbahaya, iaitu kebutaan. Satu kebutaan, kebutaan ni tak nampak lah, tak nampak, tak sakit tak apa lagi. Kalau biar juga lagi, dia akan seterusnya one step ahead, di mana dia tak nampak dan mata tu sakit. Jadi maksudnya, tapi walau macam mana pun, pesakit kencing manis memang sentiasa perlu rawatan susulan yang berkala dengan klinik mata. Sebab dia ada banyak komplikasi yang kita tak mahu benda tu berlaku lah, macam tu. Kalau tapi direct menyebabkan pening tu biasanya tak lah. Biasanya pening-pening dalam kencing manis lebih kepada dia punya diabetic level semua tu. Saya kira ramai para penonton kita ada ibu bapa lah. Ada tak nasihat-nasihat doktor? Maksudnya bila ibu bapa kita ni dah berusia, dia kadang-kadang tiba-tiba nampak bayang hitam, ada yang tiba-tiba kabur. Ada tak red flag atau tanda-tanda yang perlu membuat pemeriksaan mata? Itulah, okey. Once kalau kata macam kita dengar kan parents ke komplain, pertama sekali kita identify mata belah mana. Sebab ni kita perlu memeriksa mata sebelah at a time. Jadi kalau kata kita dengar ibu ayah kita komplain, kita suruh tutup satu mata, tengok dengan satu mata. Kan kata tutup mata kanan, tengok dengan mata kiri, nampak tak keseluruhan medan penglihatan kita. Sebabnya bila kita tengok dengan dua mata, kadang-kadang kita tak perasan berlaku itulah visual field defect tu. Dah ada penglihatan yang terlindung. Jadi kalau kata sebabnya kalau kata floater sahaja, dia nampak bayang hitam kan. Kadang-kadang pesakit komplain dia nampak macam lalat terbang. Dia pandang sana, benda tu ikut ke sana. Dia pandang sana, benda tu ikut ke sana. Tapi dia tidak melindung, dia tidak menghalang medan penglihatan. Itu tak apa. Jadi kalau katakan kita dah tutup sebelah mata, kita nampak bayang hitam. Tapi kalau medan penglihatan kita penuh, tutup sebelah mata lagi, check mata satu lagi, macam tu juga. Terutamanya bila pesakit yang experience floaters ni, dia akan nampak lebih jelas floaters tu apabila dia melihat pada dinding putih, dia lihat pada langit yang biru kan, kawasan yang background dia cerah. Jadi bila kita tahu apa masalah kat belakang tu, maksudnya memang semata-mata vitreous yang dah degenerated, so kita akan terangkan pada patient, kita akan reassure mereka supaya jangan bimbanglah, benda ni tak akan hilang. Kita tak angkat keluar dia kan, kita tak buang dia, so dia akan duduk je dalam mata kita. Tapi kalau kata dalam keadaan kita tidur, dia akan surut mendak ke bawah, kita tak nampak. Tiba-tiba kita bangun waktu pagi, bangun dengan cepat kan, mata kita bergolak, air kan, dia macam berkocak tu, kita akan nampak semula. Tapi pelan-pelan dia akan turun. Tapi kalau kata kita abaikan lah, kita kena hidup dengan dia dan kita kena abaikan. So kalau parents yang komplain, itulah salah satu dia, kita kena check sebelah-sebelah. Kalau kata memang nampak ada kelainan dalam medan penglihatan, yang tu memang kena pergi segeralah untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan biasanya kalau jumpa doktor akan bagi tarikh kalau dah confirm kan dia hanya disebabkan oleh penuaan tu, kadang kita bagi 1 year pun, 1 year appointment. Tapi dalam 1 year tu apa-apa boleh berlaku, kita akan nasihatkan kepada pesakit kalau ada apa-apa berlaku, tadi macam tiba-tiba terlindung, tiba-tiba floaters tu jadi sangat banyak, kita advise mereka untuk datang segeralah bila benda-benda tu berlaku. Okay. Terima kasih doktor. Saya rasa pencerahan yang sangat mencerahkan daripada Dr. Joanna. Tak ada misteri dah lah, bukan mistik apa semua. So para penonton, kita ikutlah nasihat doktor tadi kan, kalau ada ibu bapa yang mengadu masalah penglihatan, first kena tahu kiri ke kanan apa semua kan. Dan yang kencing manis pun kena berjaga-jagalah. Jangan lupa appointment. Oh, ada lagi satu soalan doktor daripada Puan Latifah Muhammad Zain. Assalamualaikum doktor. Macam mana nak atasi mata kering bersangatan? Adakah ia berkait dengan floaters juga? Sebab memang ada masalah floaters juga. Ada suplemen yang boleh diambil untuk floaters? Banyak soalan ni.
Dan untuk mata kering, air lubricant apa yang doktor cadangkan? Silakan doktor. Mata kering ni pun berkait dengan masalah apa kita age related juga. Bila kita semakin berusia, production air mata kita semakin kurang. Okay? Satu. Kedua, again kencing manis. Kalau orang yang ada kencing manis, dia punya production air mata dia pun memang akan terganggu. Dia tak ada kaitan dengan floaters. Floaters kat dalam mata. Mata kering ni air di depan mata. Okay? Yang floaters ni air, kita bincang tentang air gel di dalam mata. Okay, so kalau kata suplemen untuk floaters ni memang tak ada. Memang kita kena abaikan, abaikan selagi tidak ada tanda dah tanda-tanda lain kan. Okay, kalau untuk mata kering ni, selain daripada masalah penuaan, kencing manis, kita akan tengok juga faktor-faktor lain. Maksudnya ada masalah pada kelopak mata. Kadang-kadang kelopak mata kita ada masalah pada dia punya penghasilan minyak. Itu pun sebab penuaan juga. Tapi ada cara-cara yang kita akan cadangkan kepada pesakit untuk buat warm compression. Maksudnya guna air suam dengan air suam dan tuala bersih untuk kita letak di atas mata ni, di atas kelopak tu untuk 5 minit macam tu. Sebab ni kita tahu kadang-kadang tu penghasilan minyak di permukaan mata tu berkurang menyebabkan mata kita kering. Sebab mata air mata kita evaporate kan, maksudnya tak ada lapisan minyak yang cover up dia punya outermost layer. So kita buat warm compression tadi, tujuan dia untuk melancarkan penghasilan minyak supaya kurangkan kekeringan air mata. Dan selepas dah kita lakukan warm compression, perlu buat bed hygiene lah, cuci pangkal bulu mata dengan biasanya kita nasihatkan pesakit guna shampoo baby yang dicairkan, 1-in-1 lah, satu sudu shampoo baby dengan satu air suam macam tu kita campur dan kita cuci pangkal bulu mata dengan cotton bud. Kemudian kita guna air mata lah, air mata palsu. Mata palsu ni di dalam pasaran memang sangat banyak. Tapi yang terbaik sekali yang preservative free. Preservative free ni biasa di dalam barang yang kecil saja yang perlu dihabiskan dalam 1 hari. Ini 24 hours dia punya jangka hayat dia. Kita buka dalam 24 jam kita kena habiskan ataupun kena buang saja. Itu yang terbaik lah. Jenama pelbagai lah. Saya rasa tak ada apa-apa lagi soalan daripada para penonton. Doktor ada kesimpulan ke yang nak berkongsi dengan kami, nasihat ke? Okay, floaters ni benda yang kita kata dia simple lah actually. Simple kalau kata kita dapat pastikan dia hanyalah disebabkan oleh vitreous yang degenerate. Tapi dia akan jadi complicated kalau sekiranya dia ada patologi lain. Jadi macam mana kita nak pastikan? Hanyalah dengan melakukan pemeriksaan lah. Pemeriksaan yang sempurna, pemeriksaan yang thorough lah, bukannya suluh-suluh dengan suluh-suluh dengan lampu suluh saja. Memang kena buat pemeriksaan yang sempurna. Well dilated fundus tadi, tengok keseluruhan tengah dan keliling urat mata. Bila kita pasti yang dia memang hanya vitreous, insyaAllah tak ada apa-apa lah. Kita just reassure patient macam tu je. Ada lagi soalan doktor. Salam, ada ubat atau suplemen yang boleh sebabkan floaters? Dan adakah berbahaya seseorang yang rabun tapi tak nak pakai cermin mata? Ini anak muda lah. Okey, ubat-ubat suplemen yang boleh sebabkan floaters, biasa tak adalah, melainkan tadi yang kalau kata kita memang kita yang inject ubat ke dalam mata, kita yang induce pesakit itu experience floaters lah. Kalau kata adakah berbahaya seorang yang rabun tapi tak pakai cermin mata, tak nampak lah. Tak pakai cermin mata tak nampak, itu berbahaya lah kan. Tapi actually kalau kata progression rabun tu
dia tak ada berkait lah dengan kita pakai atau tak pakai cermin mata. Tapi Oh, kalau tak berkait. tapi kalau dalam orang yang rabun tua ni, presbyopia, kalau kita gagah juga tak nak pakai spek, sedangkan kita dah indicated lah kita dah sampai waktu, terutamanya orang yang tak ada masalah refractive error. Macam Hafizah dan saya, Dr. Hafizah dan saya memang imetrop tapi tak ada power mata, jadi kita akan cepat experience rabun tua. Jadi kita sepatutnya mengalah lah, memang kena pakai, sebab kalau kata kita tak pakai, kita akan strain mata kita untuk nampak jelas. Jadi kadang-kadang dia boleh menyebabkan sakit kepala, something like that. Tapi progression tu tak ada, namanya dia tak progress, lagu tu makin teruk lah. Itu untuk orang yang lagu tua lah. Untuk lagu lain macam myopia ke atau ke, bahaya sebab kelabu lah kan kalau tak pakai spek. Okey tak? Hafizah. Okey, doktor. So kalau orang tu Okay. yang rambun jauh, dia tak nak pakai cermin mata, dia tidak menyebabkan progression rambun tu ya doktor? Sepatutnya tak, tapi maknanya bukan dia tak berkait dengan tak pakai cermin mata. Kalau kata pathological, sebabnya mayuk katalah rabun jauh ni pun dia ada yang pathological ataupun yang physiological saja. Kalau pathological ni dia banyak faktor lah. Yang tu kalau dia tak pakai, satu memang dia tak nampak lah. Kalau kata dia makin bertambah, power dia makin bertambah kan. Tapi kalau nak kata macam ni, dia punya masalah dia makin tak nampak. Tapi kalau kata dia pakai pun, cermin mata tu akan membantu untuk dia nampak lebih baik lah. Tapi dalam masa yang singkat, cermin mata dia perlu ditukar. Maksudnya berlaku lagi penambahan power. Maksudnya progression tu tidak disekat dengan pakai cermin mata. Kalau dia nak progress, dia progress juga. Menarik. Maknanya selama ni adalah mitos lah. Orang kata nak pakai cermin mata, nanti makin rambut. Rugi. Sebabnya kalau kata orang rabun kan, masih boleh dibantu dengan cermin mata, kalau kita tak pakai, rugilah. Sedangkan terutamanya kan masalah yang tak nak pakai cermin mata ni macam rabun jauh yang sikit-sikit, sebabnya dia boleh accommodate. Ataupun orang yang rabun silau, dia boleh accommodate lah biasanya. Terutamanya kalau pada usia muda. Tapi kalau presbyopia, rabun tua, dah tak mampu dah nak accommodate. Jadi tu yang sehinggakan sakit kepala, dia problem lain lah pula yang datang. Sebab kita nak strain, kita nak membaca kan, tapi kita tak nampak. Kita try guna segala otot mata kita ni untuk nampak jelas, kita akan jadi pening, sakit kepala. Macam tu. Okey. Terima kasih kepada Dr. Joanna. Saya rasa kita dah sampai ke pengakhiran talk lah. Jazakillahu khairan kathiran. Terima kasih juga kepada AJK Technical yang membantu menjayakan talk kita pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin kerana bersama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Teruskan bersama kami untuk pelbagai info kesihatan yang menarik, direct dengan pakar perubatan. Rugi kalau tak tanya soalan. Okey, topik minggu seterusnya 4 Jun, penyediaan makanan selamat. Okey, tanda dekat kalender. Okey, mohon like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera. Saya Aini Yasmina, minta maaf atas sebarang kekurangan majlis. Kita hayati hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang pada malam harinya berjaga kerana membela agama Allah. Subhanallah, hadis sahih. Dengan itu, saya Amy Asfina minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri talk kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joanna. Terima kasih. Alhamdulillah.